Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Impian wartawan cilik Muhammad Haziq Muhammad Ashraf dari Bukit Selambau, Sungai Petani yang ingin bertemu dan menemu ramah Perdana Menteri menjadi kenyataan hari ini. Kanak-kanak berusia 12 tahun itu dipertemukan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di sebuah hotel Dalusta dan diberi kesempatan menemu ramah pemimpin nombor 1 negara berkenaan. Awam di Bukit Selambau, Sungai Petani tular. Pengidap thalassemia itu turut mendapat perhatian Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah yang berkenan menghadiahkannya telefon bimbit. Jangkitan harian COVID-19 di seluruh negara dicangka mencecah sehingga 15,000 kes tidak lama lagi. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin berkata Malaysia kini sudah sepenuhnya berdepan gelombang Omicron. Menerusi Twitternya, beliau menasihatkan orang ramai terutamanya golongan warga emas mendapatkan dos penggalak dengan kadar segera. Menurut Khairi, masih ada sejuta warga emas yang belum menerima dos penggalak vaksin COVID-19. Dalam ucapan berasingan, Khairi turut menegaskan tujuan utama vaksin COVID-19 adalah untuk mengurangkan keseriusan gejala yang dialami pesakit. Dos penggalak terbukti berupaya memberi perlindungan lebih baik daripada gejala serius yang boleh menyebabkan kemasukan ke hospital dan ICU. Malaysia kembali mencatatkan jangkitan COVID-19 5 angka dengan 10,089 kes positif dilaporkan hari ini. Kali terakhir negara merekodkan kes baru mencecah 10,000 adalah pada 2 Oktober 2021 dengan 10,915 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah menerusi Twitternya memaklumkan kes harian COVID-19 di Malaysia boleh mencecah hingga 22,000 pada akhir Mac. Jangkaan itu mengambil kira kadar kebolehjangkitan RT negara yang mencatat nilai 1.20 semalam. Daripada keseluruhan kes baru yang dilapor hari ini, Selangor tertinggi dengan 2,549 kes. Ia diikuti Johor dengan 1,582 kes dan Sabah 1,285 kes. Kemas kini terbaru itu menjadikan kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini berjumlah 2.91 juta. Sementara itu, Tan Sri Dr. Hisham menjelaskan meski kes baru mencatat angka 10,089 hari ini, namun hanya 77 kes atau 0.76% membabitkan kategori 3, 4 dan 5. Baki 10,012 kes atau 99.24% lagi adalah kategori 1 dan 2. Malah dalam tempoh 5 hari lalu, kadar kematian akibat COVID-19 terus mencatat penurunan di bawah angka 10. Berdasarkan data COVID Now, 10 kes kematian direkodkan pada 1 Februari. Jumlah itu berkurang kepada 7 kes hari berikutnya. Pada 3 Februari, 2 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan, manakala pada 4 Februari 1 kes. Dan semalam tiada individu dilapor menjadi mangsa COVID-19. Pampasan pada kadar antara 50 hingga 60% daripada kos itu anggaran jumlah yang akan dibayar kerajaan kepada jemaah umrah yang terpaksa menangguhkan ibadah itu sepanjang penutupan sementara sepadan negara selama sebulan bermula 8 Januari lalu akibat penularan COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata pampasan berkenaan akan dibayar terus oleh Lembaga Tabung Haji TH kepada bakal jemaah berkenaan dan mereka yang terkandas serta mengalami kerugian. Ujarnya, mereka boleh hadir di mana-mana pejabat TH terdekat dengan membawa dokumen berkaitan bagi memudahkan urusan bayaran pampasan dibuat. Pada masa sama, senarai penuh jemaah terlibat sedang dikenal pasti oleh pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bersama Kumpulan Persatuan Umrah. Proses ini masih lagi dalam penelitian akhir. Barangkali pertengahan bulan ini mengikut apa yang disebutkan akan memurnikan senarai jemaah yang benar-benar menanggung kerugian. Tabung haji lagi senang, terus akan dimasukkan ke akaun mereka. Beliau ditemui media pada program Santuni Nelayan kawasan Dewan Dangan Negeri Kijang di Kota Baru. Kerajaan sebelum ini mengumumkan akan membayar pampasan kepada jemaah umrah yang terpaksa menangguhkan ibadah itu sepanjang penutupan sementara selama sebulan bermula 8 Januari lalu.
Prosedur operasi standard SOP solat berjemaah yang sedia ada ketika ini terbukti berkesan mengekang penularan COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuq Syari berkata, ia berikutan tiada lagi kluster masjid dilaporkan setakat ini. Menurutnya, disebabkan itu juga pihaknya mengekalkan SOP terbabit sehingga ke hari ini termasuk akan mengguna pakai SOP sama bagi solat tarawih pada Ramadan nanti. Beliau berkata, insiden yang berlaku pada Ramadan lalu disebabkan ada kumpulan yang tidak patuh SOP hingga menyebabkan wujud kluster menjadi pengajaran. Oleh itu, tegasnya, kerajaan dan pihak berkuasa akan mempergiat lagi pemantauan supaya jemaah mematuhi SOP yang ditetapkan. Tambahnya, sekiranya berlaku perubahan SOP, ia akan diumumkan oleh kerajaan. Perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PIC Kids PPV Pusat Konvensyen Aidil IDCC Shah Alam Selangor dilapor menerima 200 hingga 230 pendaftaran tempahan janji temu vaksinasi setiap hari. Ia bukti keyakinan masyarakat terutama ibu bapa untuk memberi perlindungan kepada anak-anak mereka. Ikuti laporan Nurul Asmawati Harun. Dapat vaksin? Dah. Okey. Okey. Tak sakit? Tak takut? Tak. Nak vaksin tak apa, Adik? Vaksin untuk pergi-pergi mana-mana, ada pun pergi berjalan-jalan ke, main-main ke. Demikian reaksi si kecil yang ditemui selepas mendapat suntikan vaksin COVID-19. Majoritinya faham mengenai kepentingan untuk divaksinasi demi perlindungan diri daripada jangkitan virus. Maklumat mengenainya diperoleh daripada ibu bapa dan petugas di PPV. Jadi untuk melindungi anak saya yang mana kanak-kanak ni bila bergaul dengan rakan-rakan dia akan macam over excited, jadi kadang-kadang dia akan terlepas pandang dengan SOP itu, jadi saya ambil keputusan untuk vaksin anak saya. Untuk pastikan dilindungi daripada wabak ni COVID-19 ini. Kita pun tunggu ni vaksin lama dah. So akhirnya kanak-kanak sudah boleh. So kita bawa dia mari sini lah. Bagi dia orang boost dia punya immunization daripada COVID lah. Kita nak protect anak-anak daripada COVID ni untuk safety dia orang. Sebab dia orang akan pergi sekolah, semua nak bergaul dengan kawan. So kita bagi dia bebas sikit, ada vaksin, so kita confident dia boleh keluar lah. Berdasarkan Kementerian Kesihatan dan juga kajian yang telah dilakukan, vaksinasi untuk kanak-kanak 5 hingga bawah 12 tahun telah dibuktikan selamat dan juga dapat membantu ataupun melindungi anak-anak kita daripada jangkitan COVID. Terutamanya dengan kenaikan kes-kes daripada varian Omicron ini, saya rasa memang sepatutnya lah. Proses vaksinasi di PPV IDCC Shah Alam berjalan lancar, membabitkan 50 petugas setiap hari. Setakat ini, pendaftaran vaksinasi membabitkan kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun, melebihi kanak-kanak 5 dan 6 tahun. Ini bukan lagi soal sama ada sudah, belum atau tidak mahu divaksin. Namun itulah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memastikan kelangsungan generasi masa depan, memastikan anak-anak kita dapat bersekolah seperti biasa tanpa bergantung sepenuhnya kepada PDPR, sekaligus mempercepatkan usaha ke arah imuniti kelompok di negara ini. Nurul Asmawati Harun, Berita RTM. Radio Televisyen Malaysia RTM bercadang untuk mewujudkan pasukan sukarelawan tindak balas kecemasan pertahanan awam SEADERT. Kolaborasi dengan Angkatan Pertahanan Awam APM itu bagi memastikan berita bencana dapat dilaporkan dengan pantas dan tepat. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Cik Roslan Cik Daud berkata pihaknya sudah pun berhubung dengan APM Wilayah Persekutuan bagi menyatakan hasrat itu. Malah kerjasama berkenaan akan diperluaskan ke peringkat negeri-negeri. Kita wujud SEADERT RTM. So, SEADERT RTM ini akan berada di lokasi bersama-sama dengan agensi tersebut. Dalam masa yang sama, kita juga ahli ataupun ahli sukarelawan APM, dan dalam masa yang sama, kita juga adalah pelapor ataupun penyampai berita. So, kita dapat maklumat di lokasi tersebut.
Yang mana tempat-tempat tertentu mungkin orang tak boleh masuk, kita boleh masuk sebab kita juga anggota APM. Tambahnya, inisiatif baru ini akan dapat menjadikan RTM sebagai medium penyampaian yang terus gah dan relevan selaras dengan peredaran berteknologi yang mahukan berita lebih pantas dan sahih. Bila bercakap demikian selepas mengadakan lawatan kerja di RTM Pulau Pinang, George Tam petang tadi. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Bertemu kembali menjelang pilihan umum PRU dan Undangan Negeri Johor. Barisan Nasional BN akan mewajibkan kesemua 56 calonnya melantik pegawai media bagi membolehkan setiap calon dapat menyampaikan maklumat terutama isu semasa kepada pengundi dengan lebih berkesan. Ketua Penerangan UMNO Johor, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, langkah itu juga akan memudahkan pengundi selain media mendapat maklumat segera daripada calon terutama apabila timbul isu berbangkit. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata pihaknya juga yakin SOP yang akan diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada PRU Johor juga akan membantu mengekang penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Kita lebih yakin kali ini dengan adanya vaksin yang telah diberikan sebagai pelindung, pihak berkuasa dalam mengendalikan SOP ini dan juga SPR tentu sekali akan melindungi pengundi-pengundi itu daripada terjejas dengan jangkitan. Beliau berkata demikian selepas majlis bersama pengamal media di Johor Bahru, Johor. PRU Dun Johor bakal diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun itu pada 22 Januari lepas dan Suruhanjaya Pilihan Raya dijangka mengumumkan tarikh pilihan raya berkenaan selepas mesyuarat khas Rabu ini. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor sudah membuat persediaan berdepan PRU Dun Johor. Pengarahnya, Datuk Yahya Madis berkata persediaan akan dimulakan sebaik saja pengumuman dibuat Suruhanjaya Pilihan Raya nanti. Menurutnya, persediaan itu terutamanya dari aspek keselamatan, terutama premis yang akan digunakan sebagai tempat penamaan calon, pusat pengundian awal dan penjumlahan undi nanti. Katanya, tumpuan diberi dari aspek laluan kecemasan sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran. Jabatan Bomba juga telah diarahkan untuk membuat rondaan dekat pos-pos panas. Kita bimbang ada berlaku kebakaran tak dingin ni. Jadi pihak Bomba akan buat rondaan dan pastikan tidak ada unsur-unsur kebakaran kawasan-kawasan pos panas. Beliau juga memaklumkan hanya 20% daripada keseluruhan anggota dibenarkan mengambil cuti tahunan sepanjang PRU Dun Johor, manakala anggota yang bertugas di luar kawasan mengundi akan diarahkan membuat undian secara pos. Jabatan Bomba dan Penyelamat JPM Johor pada masa sama bersedia menghadapi peningkatan kes kebakaran terbuka. Ini terutama di Muar dan Pontian yang mempunyai kawasan pertanian dan tapak pelepusan sampah. Sejak awal tahun, JBPM Johor menerima purata 30 panggilan kecemasan sehari berkaitan kebakaran terbuka. Sejak 10 Januari, 764 panggilan diterima melibatkan daerah Muar, Pontian, Batu Pahat dan Pengerang Kota Tinggi. Kebakaran terbuka, mana lalang, semak, kebun. Dia ni musim panas ni orang dah start nak bersihkan kebun tanpa kawalan. Kadang-kadang pun dia bakar orang lain yang report. Jadi kita pergi padam, yang tuan punya tak panggil kita. Mana jiran-jiran ataupun nampak asap, panggil bomba. Terdahulu, Datuk Yahya merasmikan pembarisan tahunan JBPM Johor 2022 serta melancarkan kempen keselamatan jalan raya dan penyerahan kenderaan utiliti.
Susulan isu penyusutan paras air di empangan Bukit Merah baru-baru ini, Menteri Besar Perak Dato' Sri Sarani Mohamad menyatakan perkara tersebut akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri dalam masa terdekat. Jelasnya masalah itu turut memberi kesan kepada sektor perindustrian di kawasan tersebut. Jadi saya akan bawa sekali lagi dalam mesyuarat Exco untuk kita membincangkannya bagaimana kaedah yang lebih berkesan, walaupun kita tahu kaedah yang terbaik ialah dengan memindahkan air daripada Sungai Perak ke daerah Krian. Cuma dia melibatkan kos dan melibatkan operator yang bersesuaian. Kita akan buat kajian terlebih dahulu. Dalam perkara itu, meskipun kadar taburan hujan adalah tidak menentu di negeri ini, namun bacaan paras air di 4 empangan utama sepanjang Sungai Perak adalah terkawal. Paras air di empangan Bukit Merah mencatatkan penyusutan berikutan cuaca panas dan kering sejak 3 minggu lalu. Syarikat-syarikat insurans disaran memperluaskan bidang perniagaan dengan memberi penekanan kepada skim pelindungan perniagaan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, ini memandangkan kejadian bencana alam yang berlaku baru-baru ini menyebabkan usahawan mengalami kerugian yang teruk tanpa sebarang perlindungan insurans. Sebab sekarang ni kita tahu keadaan macam-macam boleh berlaku. Jadi kalau kita dapat, kalau insurans, pihak insurans boleh dapat memikirkan, mengembangkan lagi daripada dia punya sektor-sektor untuk jual insurans kepada syarikat, kepada usahawan. Saya ingat itu amat baik sekali. Saya percaya bila dah ada bencana alam, banjir yang berlaku dan berbagai lagi bencana, jadi mungkin dah sampai masa usahawan dia mula fikir. Bukan saja nak beli kereta, nak lindung kereta saja, tapi juga permis perniagaan dan juga latar-latar yang lain. Menurut beliau, dengan adanya skim insurans tersebut, para usahawan mampu membina semula perniagaan dengan pembiayaan pelindungan yang dibeli. Peruntukan RM920 juta telah diluluskan bagi menambah baik infrastruktur air terawat di Pahang bagi tempoh 3 tahun bermula 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad PAAB, Abdul Hadi Ali berkata, untuk itu 3 fokus utama diberi perhatian iaitu membina lebih banyak loji rawatan air, menaik taraf loji sedia ada dan mengganti paip lama yang sering menyebabkan ketirisan hasil air terawat. Pada hari ini bersama kita. Menurutnya, PAAB dengan kerjasama dengan Pengurusan Air Pahang Berhad PAIP merancang untuk membina 3 loja air baharu di daerah Rompin, Kuantan dan Temerloh. Ini salah satu memang pakej penstrukturan semula di negeri-negeri di Malaysia. Dan dengan perjanjian penstrukturan semula industri bekalan air negeri Pahang, menjadi kewajipan kepada PAAB untuk membangunkan prasarana bekalan air di negeri Pahang. Jadi kita akan bekerja rapat sekali dengan PAIP dan kita akan melaksanakan pelan perniagaan PAIP yang diluluskan oleh SPAN. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan misi pasca banjir PAAB prihatin di Kuantan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menjelaskan langkah membenarkan import daging ayam dan telur dari luar negara adalah bersifat sementara. Pengurusnya, Datuk Muhammad Fasiah Fakih berkata, langkah alternatif itu dilaksana sehingga bekalan kembali stabil selain menampung kekurangan bekalan tersebut di negara ini. Kerajaan telah mengambil tindakan yang sewajarnya dan hari itu Menteri Datuk Ronald Kindi itu pun telah ambil tindakan yang mana telah mengimport buat sementara inilah. Jadi jangan bimbang kepada pengusaha-pengusaha di Malaysia ini kerana import sementara. Apabila besok keadaan pengeluaran ayam dan telur ini dah meningkat balik, kita akan stop lah. InsyaAllah ini akan berlaku dan saya mengharapkan kepada pengusaha-pengusaha ayam yang ada telur tu dengan harapkan janganlah menaikkan harga sewenang-wenangnya, ikutlah pasaran biasa.
Bila bercakap kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan mesra dan mengedarkan plastik bio dalam kempen Pasar Tani Lestari dan Pintar di Pasar Tani Mega di hadapan Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan. Sedikit perkembangan luar negara. Pemergian Ryan Oram, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun meninggal dunia selepas terperangkap selama 5 hari di dalam telaga sedalam 32 meter. Hari ini diratapi Maghribi dan dunia. Insiden tragik membabitkan budak lelaki itu sejak Selasa lalu sehingga mendapat jolokan Little Ryan dari warga maya seluruh dunia, mencetuskan rasa simpati dalam talian dengan tanda pagar #SaveRyan menjadi trending. Sepanjang operasi untuk mengeluarkannya dari dasar telaga, pasukan penyelamat memberi peringatan mereka tidak tahu sama ada kanak-kanak itu masih hidup atau sebaliknya. Detik menebarkan selama 5 hari berakhir selepas pihak Istana Maghribi mengumumkan Ryan ditemukan meninggal dunia. Ibu bapa Ryan dilihat berjalan menuruni cerun ke dalam terowong mendatar, kelihatan amat sedih sebelum kembali dan menaiki ambulans tanpa sepatah kata, manakala penduduk dan orang awam mula meninggalkan lokasi dalam keadaan hiba. Pemergian Ryan turut mengundang rasa simpati pemimpin dan tokoh dunia termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan takziah kepada keluarga Ryan. Tidak ketinggalan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang turut berkongsi penderitaan dialami Ryan dan keluarganya. Penyanyi legenda Bollywood Lata Mangeshkar yang terkenal dengan kelunakan suaranya dalam sebahagian besar filem Hindi meninggal dunia pada usia 92 tahun pagi tadi. Mangeshkar meninggal dunia di Mumbai selepas beliau dimasukkan ke hospital bulan lalu kerana dijangkiti COVID-19. Dalam kerjaya menjangkau 7 dekad, penyanyi latar legenda berusia 92 tahun itu merupakan pendukung utama lagu-lagu dalam filem India, merakam ribuan lagu dalam pelbagai bahasa termasuk Hindi, bahasa ibunanya Marathi dan Bengali. Perdana Menteri India Narendra Modi dalam ucapan takziahnya berkata, beliau kehilangan kata-kata. Lata Didi yang baik hati dan penyayang telah meninggalkan kita. Kehilangan beliau tiada ganti buat India. Dalam kerjaya yang prolifik, dia menjadi vokalis terkemuka industri filem India dan menyanyi dalam lebih daripada 1,000 filem. Lagu-lagunya dimainkan pada sambutan Hari Republik rasmi negara setiap tahun. Adik perempuannya, Asha Bhosle, juga seorang penyanyi terkenal seperti Mangeshkar, mempelajari kemahirannya daripada bapa mereka di Nanaz. Mangeshkar tidak pernah berkahwin atau mempunyai anak. Sukan MotoGP, pelumba Aprilia Racing Alex Espargaro bakal berdepan hukuman. Ia susulan tindakan melanggar prosedur operasi standard SOP ditetapkan pada ujian musim sejuk MotoGP 2022 yang berlangsung di Liga Antarabangsa Sepang, SIC. Pengarah Cawangan Pembangunan Rekreasi Bahagian Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara Nur Azli Muhammad Daud berkata, hukuman berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengelolaan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 itu akan turut dikenakan kepada SIC selaku penganjur. Bagaimanapun, menurut beliau, bentuk hukuman akan diperincikan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada beberapa cadangan yang dari peringkat dalaman. Tapi bila sebut dalaman pun saya tak boleh nak berkongsi dengan publik. Tapi ada tindakan di pihak SSC kepada LS dan juga kita dah panjangkan surat laporan dan juga show daripada pihak KBS kepada pihak KKM kepada pihak MKN untuk sebarang tindakan selanjutnya. Beliau menyatakan perkara itu ketika mengadakan tinjauan pematuhan SOP di SIC. Dalam perkara itu, Nur Azli berpuas hati dengan penganjuran ujian musim sejuk kali ini, terutama dengan pematuhan SOP yang dikenakan terhadap semua pihak terlibat, termasuk penonton. Sementara itu, Espargaro dalam satu sidang media berkata dia yakin tiada hukuman akan dikenakan ke atasnya. Pelumba itu telah pun mengemukakan surat permohonan maaf kepada kerajaan Malaysia Jumaat lalu. Nothing will happen. Everything is done. I already give my explanation and was more the
more the publicity than other things. Nothing happened, so I'm relaxed. Beliau menyatakan perkara itu dalam satu sidang media selepas latihan pramusim MotoGP di SIC Sepang. Sebuah portal antarabangsa motorsport.com melaporkan SIC mengeluarkan amaran kepada Persekutuan Motosikal Antarabangsa FIM selepas Espargaro didakwa melanggar protokol gelembung sukan dengan berbasikal bampiran Putrajaya kira-kira 35 km dari litar berkenaan Khamis lalu. Masih lagi berkenaan MotoGP, pelumba Itali Enea Bastianini tampil cemerlang apabila mencatat rekod pusingan terpantas pada hari terakhir sesi ujian pramusim di Lita Sepang petang tadi. Juara dunia Moto2 2020 tersebut dilihat selesa memecut laju jenteranya dengan catatan 1 minit 58.131 saat. Ia sekaligus mengatasi rekod 1 minit 58.303 saat yang dicatat Fabio Quartararo pada 2019. Espargaro pula tampil cemerlang pada hari pertama semalam mengekalkan momentum untuk berada di kedudukan kedua terpantas. Manakala juara dunia 6 kali pelumba Repsol Honda, Marc Marquez berada di kedudukan ke-8 terpantas. Bagi pasukan With You Yamaha RMF pula, pelumbanya Andrea Dovizioso berjaya perbaiki catatan masanya selepas merekodkan 1 minit 59.284 saat berbanding lebih 2 minit semalam. Berita tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Assalamualaikum dan salam hormat.